الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيئنا وقدوتنا محمد، إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dengan dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia di dalam qaryah kita ini. Itulah dia Baitum min Buyutillah, iaitu di satu masjid, iaitu di satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan satu tanda bagi ciri-ciri ketakwaan yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai baitu kulli taqiyyin, rumah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Dan sebelum saya teruskan, ribuan kemaafan daripada saya kerana terlewat, kerana daripada pagi tadi terus sampai rumah mandi pun tak lagi dah. Kalau bau sikit minta maaf lah tuan-tuan. Saya sempat tukar jubah je, terus makan pun belum lagi. Daripada pagi tadi dalam program di Hulu Selangor, di Kuala Selangor tadi. Selepas daripada pukul 5.30 saya terus balik, tapi dengan sebab jalan jam teruk sempat sampai solat maghrib bersama anak isteri kat rumah. Tak sempat nak jadi imam Masjid Taman Qasas, suruh nazir je naik lagi. Di ala kulli hal, program kita pada malam ini dapat diteruskan macam biasa dengan perbincangannya sebagai persiapan untuk kita sambut bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan itu, bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin," atau kama qala. Nabi menyatakan kepada kita, apabila tiba saja bulan Ramadan, nescaya akan dibukakan pintu-pintu syurga dan ditutup rapat pintu-pintu neraka. Dan pada masa yang sama dibelenggukan para syaitan, dibelenggukan syaitan-syaitan. Di tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini satu gambaran kemuliaan daripada bulan Ramadan yang akan tiba. Moga-moga kita dipanjangkan umur sehingga masuknya bulan Ramadan dan dapat merebut nikmat amal ibadah dalam bulan Ramadan nanti. Allahumma ballighna Ramadan. Allah Ta'ala menggambarkan pada kita di dalam ayat yang banyak, begitu juga dalam hadis yang saya bacakan tadi,
betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bulan Ramadan itu sebagai bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan keberkatan. Disifatkan oleh para ilmuwan betapa bulan Ramadan itu sebagai bulan ibadah, bulan Ramadan itu sebagai bulan keampunan. Maka atas sebab itulah, sebelum kita melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan, maka paling besar pada kita bila mana kita tahu bulan Ramadan itu bulan dibukakan pintu-pintu syurga dengan tanda sebagai petanda pintu rahmat dibuka luas oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, dan pada masa yang sama ditutup rapat pintu-pintu neraka, menggambarkan pada kita kita yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipanjangkan umur sampai saat dan ketika ini sehingga masuk bulan Ramadan pada tahun ini. Moga-moga kita tidak lagi diisytiharkan sebagai salah seorang penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama peluang syaitan untuk merosakkan amal ibadah kita, bila mana masuk bulan Ramadan sahaja ditutup rapat pintu-pintu neraka, dan pada masa yang sama dibelenggukan syaitan. Dibelenggukan syaitan. Yang tinggalnya hanya hawa nafsu kita. Sebab itulah saya tekankan sebelum ini supaya kita istiqamah dengan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tekankan sebelum ini supaya kita terus istiqamah dengan majlis-majlis ilmu, dengan kuliah maghrib, kuliah subuh dan seumpamanya, supaya peluang-peluang yang ada itu kita tak beri sedikit pun kepada syaitan untuk merosakkan ibadah kita, merosakkan ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita uruskan kehidupan kita pada hari ini dengan ilmu yang cukup, dengan kefahaman Islam yang mantap, maka atas sebab itu juga sebelum kita melangkah masuk bulan Ramadan, maka langkah baiknya kita jadikan ambang Ramadan ini, Syakban yang ada, yang sudah di pertengahan ini, terjadikan sebagai bulan-bulan persiapan yang terakhir kita sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Jadi insya-Allah di ruang masa yang ada pada malam ini, dalam lebih kurang 45 minit lagi ni, saya nak sentuh beberapa perkara dan saya nak buka ruang pertanyaan kepada tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Kalau ada di sana berkaitan dengan persoalan-persoalan yang membelenggu kita, kemungkinan di sana ada salah faham kita, kekeliruan di kalangan kita sebelum kita melangkah masuk di dalam medan ibadah bulan Ramadan itu. Sebelum itu saya nak sentuh berkaitan dengan syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Ni antara benda-benda penting berkaitan dengan penetapan bulan Ramadan. Kita sebagai orang awam biasa ni cukup dengan kita dengar perisytiharan melalui siaran TV dan seumpamanya. Bila mana diisytiharkan oleh penyimpang maha besar raja-raja, maka kita bertaklid walak kepada apa yang diisytiharkan kepada kita. Saya nak sentuhkan di sini benda-benda yang paling asas, benda-benda ataupun perkara-perkara yang paling asas dalam ibadah, termasuklah ibadah puasa, iaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Puasa Ramadan menjadi wajib apabila sempurnanya perkara berikut. Bila mana sempurna syarat berikut, maka wajiblah puasa di bulan Ramadan. Kalau tak sempurna syarat ini, maka tak wajib puasa. Syarat yang pertama sekali yang paling asas, iaitu Islam. Berakidah dengan akidah Islamiyah. Puasa ni hanya wajib kepada orang Islam, Muslim. Lebih-lebih lagi yang mukmin, maka wajib puasa. Sekalipun dia tak solat, sekalipun di bulan sebelum Ramadan dia tak solat, tetapi masuk bulan Ramadan, walaupun dia tak solat, dia tetap wajib puasa. Pasal kewajipan puasa dengan kewajipan solat ni dua kewajipan yang berbeza. Solat kewajipan lain, puasa kewajipan lain. Cuma lebih asasnya ialah ibadah solat.
Kalau kita hanya puasa, tiba-tiba tak solat, nilai puasa tidak ada arti. Tapi wajib tak puasa? Puasa tetap wajib walaupun kita tidak walaupun tak solat. Tetapi nilainya hilang dengan sebab kunci ibadah itu terletak pada solat. Sebab tu Nabi SAW pernah bagi tahu berkaitan dengan solat itu tiang dalam agama. As-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad hadamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Nabi pernah bagi tahu kepada kita, barang siapa yang solat bererti dia mendirikan agama, memperteguhkan agama, memperkukuhkan agama. Dan barang siapa yang tidak solat, maka bererti dia meroboh-robohkan dan meruntuh-runtuhkan agama. Maka asasnya ada pada solat. Walaupun kita puasa, tetapi solat mesti diambil kira juga, walaupun kewajipan yang berbeza. Solat lain, puasa lain. Tapi kalau kita hanya puasa tetapi solatnya tidak dilaksanakan dengan cara yang terbaik, maka di sana puasa kita tidak ada nilai walaupun kewajipannya terlepas. Maka atas sebab itu, syarat yang pertama yang mewajibkan kita ni berpuasa iaitu Islam. Puasa tidak wajib ke atas orang kafir dengan makna di dunia ini. Dia tidak dituntut untuk berpuasa kerana puasa adalah satu cabang kemasukannya ke dalam Islam. Maknanya sebelum Islam tak wajib puasa. Bila mana Islam, wajib puasa dalam keadaan mana sekalipun kecuali uzur syar'i. Uzur syar'i barulah tak wajib puasa. Kalau saja-saja tak puasa, maka kita berdepan dengan dosa. Dosa benda ni, dosa meninggalkan puasa dengan sengaja masuk dalam bab dosa-dosa besar. Tinggal solat dengan sengaja masuk dalam bab dosa-dosa besar. Tinggal puasa dengan sengaja masuk dalam bab dosa-dosa besar. Sehingga dinyatakan kalau kita nak qada selepas daripada tu, selepas bulan Ramadan kita nak qada, walaupun kalau kita tinggal sehari dengan sengaja, sepatutnya qada sehari je. Tapi ibarat kata kalau kita qada seumur hidup sekalipun tidak akan menyamai pahala puasa sehari yang kita tinggal di bulan Ramadan. Maknanya besarnya nilai Ramadan. Walaupun kalau kita kena qada sehari je, tapi ibarat di sebalik pentingnya sehari dalam bulan Ramadan itu, kalau kita nak qada puasa seumur hidup kita, habis hayat hidup kita dengan puasa, tidak akan sama pahala puasa yang kita tinggalkan sehari dengan sengaja di bulan Ramadan. Besar nilai. Sehari je tinggal. Tapi kalau kita tinggal dengan sebab uzur syar'i, tu cerita lain. Dengan sebab uzur syar'i, tu cerita lain. Dengan sebab haid, dengan sebab nifas, dengan sebab sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, dengan sebab terlalu lapar dan dahaga yang menjadi penyebab hilangnya nyawa, maka ketika itu diharuskan berbuka ketika itu. Bahkan kadang-kadang bila mana bertemu dengan pertahankan nyawa ini, bukan kata harus, wajib berbuka. Nampak okay, saya nak pindah pasal tak nak panjang tuan-tuan berkaitan dengan Islam ini, dengan sebab bendanya dah cukup jelas pada kita. Saya nak terus pada yang kedua, syarat wajib puasa yang kedua, iaitu taklif, iaitu mukallaf. Siapa mukallaf? Mukallaf itu iaitu orang yang bukan sekadar Islam, bahkan cukup umur lagi berakal. Itu dia panggil mukallaf. Mukallaf ini orang Islam pada masa yang sama, cukup umur, iaitu balik dan pada masa yang sama juga tidak gila. Itu dia panggil mukallaf. Bila mana ada mukallaf, wajib dia berpuasa. Syarat wajib puasa iaitu mukallaf. Mukallaf ni dia merangkumi 3 perkara, iaitu Islam, balik dan berakal. 3 perkara ada dalam mukallaf tu tuan-tuan. Sebab tu syarat wajib puasa salah satunya iaitu dalam bab mukallaf itu cukup umur. Syarat sah puasa hanya mumajiz. Mumajiz lain, mukallaf lah lain. Ini dua yang berbeza.
Mumayyiz masuk dalam bab syarat sah solat pun mumayyiz, syarat sah puasa pun mumayyiz. Maknanya kalau anak kita umur 7 tahun, kalau dia puasa sah tak? Sah. Kalau dia solat umur 7 tahun, sah tak solat dia? Sah solat dia kalau cukup syarat, cukup rukun sama dengan puasa. Tapi wajib tak solat dan puasa tu? Tak wajib lagi tu. Puasa pada umur 7 tahun masih lagi tidak wajib. Pasal apa tak wajib? Pasal dia belum balik. Tu baru mumayyiz, baru dia melepasi syarat sah puasa iaitu mumayyiz. Syarat wajib puasa iaitu balik. Balik ni salah satu cabang mukallaf. Macam mana nak kena balik? Sebelum ni saya sebut dah. Bila sebelum ni? Tahun lepas saya sebut. Nak kena balik ni macam mana? Nak kena balik ni ada beberapa petanda bagi orang perempuan, iaitu dengan cara datang haid pada permulaan dalam kehidupannya tu, haid kali pertama dia. Tak kira lah umur baru 9 tahun ke 10 tahun ke, tengok-tengok datang haid kali pertama ketika tu tanda cukup umur. Ataupun tak datang haid, cuma dia mimpi, pun juga tanda cukup umur. Ataupun tunggu mimpi, tak mimpi tunggu haid tak datang, maka kira cukup umur bila mana sampainya umur 15 tahun. Tu kira cukup umur juga walaupun tak ada tanda-tanda. Mimpi tidak, datang haid pun tidak, cuma umurnya sudah cukup 15 tahun, maka kira cukup umur ketika. Bagi orang lelaki tidak ada haid sebagai tanda cukup umur. Tanda pertama bagi orang lelaki iaitu dengan cara dia mimpi waktu malam ke waktu siang ke, tengok-tengok basah tu pasal benda. Basah tu tanda keluar mani. Minta maaf saya sebut. Tu tanda benda. Tu mani pertama dan keluar dalam kehidupan dia, tu tanda cukup umur dengan cara mimpi tadi. Ataupun tanda yang kedua, tak keluar mani, tak ada mimpi yang menyebabkan basah pakaian, tanda keluar mani, maka pergi kepada petanda yang akhir, iaitu sama dengan orang perempuan juga, sama dengan muslimah juga, iaitu umur 15 tahun. 15 tahun. Maka tak kira lelaki, tak kira perempuan, maka kira cukup umur, maka wajib puasa, wajib solat, wajib segala pentaklifan yang melibatkan seorang mukallaf dengan sebab dia sudah cukup umur. Jelas tak ni? Saya malah nak baca kitab, takut jadi panjang. Okay, seterusnya yang ketiga. Saya nak ambil poin-poin penting ya. Yang ketiga, syarat wajib puasa juga, iaitu tidak keuzuran yang menghalangnya berpuasa ataupun mengharuskan berbuka. Syarat wajib puasa yang seterusnya, tiada keuzuran. Uzuran yang macam mana? Keuzuran yang menghalangnya berpuasa ataupun mengharuskannya berbuka. Keuzuran yang menghalangnya berpuasa ataupun keuzuran yang mengharuskannya ia berbuka puasa. Okey, tengok, dia ada ceraian-ceraian yang tersendiri. Keuzuran yang menghalang berpuasa, keuzuran yang menghalang puasa. Yang pertama sekali, berada di dalam keadaan haid atau nifas pada mana-mana bahagian waktu siang. Berada dalam keadaan haid atau nifas pada mana-mana waktu siang hari ke malam hari ke. Pasal sekurang-kurang haid berapa lama? Saya sebut dah tahun lepas. Lupa tak? Benda ni kena ingat tiap-tiap hari ni. Bukan setahun sekali je kena ingat. Lupa tak? Sekurang-kurang haid 1 hari 1 malam. Sekurang-kurang haid 1 hari 1 malam. Sebab tu dia sebut sini berada di dalam keadaan haid
atau nifas pada mana-mana bahagian waktu siang hari, walaupun waktu siang hari ni dengan sebab dia kaitan dengan nifas. Nifas berapa lama nifas? Sekurang-kurang nifas satu lahzah. Dia ada beza. Nifas dengan haid ni dua yang berbeza. Sekurang-kurang haid satu hari satu malam. Sekurang-kurang nifas satu lahzah. Maknanya kalau dia beranak waktu siang hari, bersalin waktu siang hari, tengok-tengok tak ada nifas. Tak ada nifas. Keluar je satu lahzah, tengok-tengok kering terus. Mandi tak dia? Kena mandi terus. Kalau kebetulan bulan Ramadan, dia kena puasa ketika itu. Kenapa? Dia kena puasa ketika itu. Boleh? Kerana kalau berlaku pada waktu malam hari, dia bersalin pada waktu malam hari, sebelum menjelang subuh, tengok-tengok kering, nifas. Mandi tak? Kena mandi. Kena mandi, dan dia ketika itu wajib puasa. Nisbah pada nifas. Nisbah kepada haid dengan sebab sekurang-kurang haid satu hari satu malam. Maka walaupun dia datang pada waktu malam, tengok-tengok sebelum menjelang subuh, tengok-tengok dah hilang haid tadi, hilang. Tapi dengan sebab sekurang-kurang haid berapa hari tadi? Satu hari satu malam. Keliru tak? Keliru ke? Saya pun tuan-tuan, kitab tak pernah tengok ni. Bukan tak pernah tengok, hari ni tak tengok kitab lagi tuan-tuan. Dengan sebab balik tukar jubah je malam ni. Keliru ke? Kalau keliru bagi tahu. Saya ulang balik. Sekurang-kurang nifas satu lahzah. Sekurang-kurang nifas satu lahzah. Tahu satu lahzah benda? Satu lahzah ni sekelip mata. Keluar anak, keluar bayi, lah sekali tengok-tengok, dah tak ada. Tak ada darah. Cuba test tengok dengan tisu, dengan kain putih, tak ada tanda-tanda pun. Maka kena mandi terus ketika itu. Kalaulah kebetulan lahirnya waktu malam hari, sebelum waktu siang, sebelum terbitnya fajar, dia kena mandi. Ataupun tak mandi sekalipun, dia kena imsak, dia kena boleh niat puasa. Cuma makruh mandi mengangkat ada besar ataupun dengan sebab junub, dengan sebab nifas ini selepas waktu terbit fajar. Maka kalau dia niat puasa ketika itu sah tak? Sah. Kalau niat puasa sebelum niat puasa Ramadan sebelum terbit fajar, hukumnya sah sekalipun dia belum mandi wajib, sebelum mandi junub, sebelum mandi mengangkat hadap sah. Hukumnya makruh, puasanya tetap sah ketika itu. Tu bagi nifas. Manakala bagi haid sekurang-kurang haid berapa hari tadi? Satu hari satu malam. Kena ingat. Muslimin pun kena ingat, muslimat pun kena ingat. Jangan pula saya bukan muslimat, saya tak ingat. Tak apa. Siapa kata tak apa? Kan kita ada anak, kita ada isteri. Sebelum kita bawa isteri kita ke masjid, sebelum kita dapat kefahaman yang luah di masjid, kita kena bagi kefahaman dulu kepada anak kita, isteri kita. Sepatutnya macam tu. Sebelum anak kita ni kita lepaskan pada seseorang, kita kena tanya benda-benda asas ini. Bila mana anak kita dah sampai tempoh balik, kita kena tanya kaedah cara mandi wajib, mandi junub dan seumpama. Kena tanya tak? Pernah tanya tak? Tak pernah tanya? Pernah tanya tak? Malulah ustaz nak kena tanya. Kena tanya. Sebelum kita bagi kepada amanah pada menantu kita, kita kena selesai dia. Lepas tu hak menantu kita ni kena selesai pula. Lepas tu dia kena ajar, kena bagi tahu. Sepatutnya sebelum dia bermalam dengan isteri dia, kena selidik semua sekali. Isteri ni tahu tak mandi wajib, mandi junub, selesai dulu masalah kita. Kena benda-benda macam ni. Tapi benda macam ni kadang-kadang terlepas pandang dalam masyarakat. Ambil acuh tak acuh. Walahan ni fardu ain kita cerita malam ni. Fardu ain kita cerita malam ni. Okey, tengok. Berkaitan dengan haid, sehari semalam sekurang-kurangnya ialah satu hari satu malam. Bila mana satu hari satu malam, walaupun datang sekejap sekalipun,
kita kena bertahan. Contohnya, datang haid sekejap, datang waktu maghrib, tengok waktu isyak dah tak ada dah. Dia datang 1 jam je. Kena pada kita. Contohnya, kita kena mandi bila? Kena cukup dulu 1 hari 1 malam pusingan dia baru boleh mandi. Itu kedudukan. Nak puasa macam mana? Besok baru boleh puasa. Nampak? Beza dengan nifas. Pasal sekurang-kurang nifas 1 lahzah. Kalau berlaku lah bersalin itu pada waktu malam, maknanya sebelum subuh tadi kita boleh niat. Nampak tak ni beza dia ni? Okey, terus. Keuzuran yang menghalang puasa yang kedua, pengsan atau gila sepanjang siang hari. Pengsan atau gila sepanjang siang hari. Sekiranya dia sedar pada waktu siang walaupun 1 saat, maka hilanglah keuzuran dan dia wajib menahan diri untuk baki hari tersebut. Wajib dia tahan diri juga. Walaupun dia pengsan bila ni? Dia pengsan sekejap je. Dia pengsan waktu malam. Sampai bila? Waktu makan sahur tak sedar lagi. Waktu subuh tak sedar lagi. Pukul 10 pagi tengok sedar. Dia tak niat pun puasa. Kena puasa tak? Kena imsak tak dia? Wajib dia imsak ketika itu. Apa? Wajib dia imsak juga. Okey. Okey, seterusnya berkaitan dengan keuzuran yang mengharuskan berbuka. Ada soalan lepas ni tanya tuan-tuan. Sekarang tak tanya dulu. Keuzuran yang mengharuskan berbuka. Kita puasa pada zahirnya, pada awalnya puasa. Tiba-tiba ada masyakkah tertentu, keuzuran yang tertentu yang menjadikan kita boleh buka puasa. Mana uzur yang membolehkan kita buka puasa? Ada beberapa perkara di sini. Yang pertama, keuzuran yang mengharuskan berbuka puasa, yang menjadikan kita buka tak berdosa. Kalau buka dengan sengaja berdosa tak? Dosa kecil besar. Besar punya dosa. Buka puasa dengan sengaja, hukumnya ialah haram lagi masuk dalam bab dosa-dosa besar. Maknanya uzur yang mengharuskan buka puasa, yang pertama sekali sakit yang mendatangkan mudarat yang besar ataupun kesakitan dan kebimbangan yang amat dahsyat kepada orang yang berpuasa. Jika penyakitnya itu menjadi semakin teruk ataupun kesakitan itu semakin dahsyat jika dia berpuasa. Maknanya dia dapat nasihat daripada doktor, kalau puasa pendek umur, doktor kata. Kalau puasa boleh menjadi penyebab hilang air dalam badan, boleh menjadi penyebab dia ni bertambah parah penyakitnya ketika itu. Maka dia puasa tak tahan je, dia boleh buka. Haram ke dia buka? Tak haram dia buka, bahkan harus dia buka. Kerana benda? Kerana nak tahan, nak jaga nyawa lebih utama daripada dia teruskan berpuasa. Dan dia bimbang dia akan mati sekiranya dia meneruskan puasanya, maka pada waktu itu dia wajib berbuka. Kalau melibatkan nyawa tak boleh tahan, maka wajib dia berbuka ketika itu. Wajib buka, bukan sekadar harus. Kalau dah sampai satu tahap hilang nyawa, wajib buka ketika itu. Tak tahan dah ketika itu. Jantung dah kuat, denyutan jantung jadi kuat ketika itu. Kepala pun jadi pusing, mata pun dah rasa lain dah ketika itu. Kejap celik, kejap buka, kejap pejam. Maka buka lah ketika itu. Paling kurang minum air, tak apa dah. Hukumnya ketika itu boleh buka, tak masuk dalam bab dosa. Bahkan tu keuzuran yang membolehkan dia buka puasa ketika itu. Okay, seterusnya musafir yang jauh, yang tidak kurang dari daripada 83 km, dengan syarat ia adalah musafir yang dibenarkan dan mencakupi seluruh hari. Ni musafir. Kita bermusafir, tak kira lah yang lebih ke, yang mengharuskan kita jamak puasa solat.
Diletakkan di sini musafir yang jauh, yang tidak kurang daripada 83 km. Hak ni ada khilaf pendapat yang banyak. Ada setengah pendapat kata 90 lebih. Ni hak ni bawah ni. Ni antara yang rendah. Paling rendah ni dia letak 83 km. Kita tengok kitab-kitab lain ada sebut 80, yang sebut 86 pun ada, 92 pun ada, macam-macam. Maknanya musafir tersebut musafir yang harus, musafir yang boleh jamak dan qasar. Dan mencakupi macam mana? Mencakupi sekalian hari, mencakupi seluruh hari. Maka ketika itu boleh buka tak? Boleh buka. Bahkan bila mana berlaku macam ni kalau kita mampu tak payah buka, lebih aula kita tahan. Nisbah pada musafir dalam keadaan puasa. Kalau kita pergi je, walaupun kita bermusafir daripada awal pagi sampailah waktu berbuka puasa, dalam perjalanan tersebut masih lagi kita mampu bertahan, maka lebih aula kita tahan dalam bab puasa. Dalam bab puasa ni kalau kita mampu bertahan, maka lebih aula kita tahan. Tapi kalau kita nak buka boleh tak? Boleh ketika itu. Tapi aulanya tahan sampai waktu berbuka puasa. Mengenai seorang yang berpuasa pada waktu paginya dia bermukim, kemudian dia bermusafir pada waktu siang, maka dia tidak dibenarkan berbuka. Tengok ni dalam bab ni pula. Mengenai seorang yang berpuasa pada waktu paginya, dia bermukim, duduk dalam mukim lagi. Dia berniat dalam mukim dia. Niat puasa dalam mukim. Kemudian dia bermusafir pada waktu siang, maka dia tidak dibenarkan berbuka. Tidak dibenarkan berbuka. Nampak? Maknanya kalau dia musafir untuk sekalian hari, ada bekalan tapi dia boleh tahan lagi, maka hukumnya dia lebih aula tahan ketika itu. Boleh? Dalil kedua-duanya penguzuran ini ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka diharuskan berbuka, kemudian wajib diganti puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Maknanya boleh buka, tapi wajib qada. Wajib qada. Buka tadi dengan sebab musafir, buka tadi dengan sebab sakit, maka selepas daripada bulan Ramadan dia kena qada. Hukum qada tadi wajib seelok-eloknya seberapa segera kena qada. Kena macam tu. Okey, seterusnya keuzuran yang mengharuskan berbuka juga tidak mampu berpuasa. Memang tak mampu berpuasa. Dengan sebab benda? Dengan sebab kemungkinan, dengan sebab sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Sakit tenat. Kalau puasa boleh menyebabkan mati. Tidak mampu berpuasa. Oleh itu tidak wajib berpuasa disebabkan terlalu tua atau sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, kerana puasa hanya wajib terhadap orang yang mampu melakukannya. Sakit yang teramat sangat yang menjadi penyebab, kalau dia puasa menyebabkan mati, sakit tersebut tak ada harapan untuk sembuh, ataupun terlalu tua sangat, badan kuruh, tinggal kulit dengan tulang, maka ketika itu tak wajib puasa. Tak wajib puasa ketika itu. Dengan sebab benda? Dengan sebab takut-takut, dengan sebab puasa tersebut menyebabkan mudarat yang lebih besar berlaku pada diri. Itu kena jaga. Lepas tu nak buat macam mana? Kalau dah tak puasa, kena bayar benda. Tak ada harapan nak qada dah ni. Kalau hak sakit biasa boleh qada lagi kan. Tapi yang ni tak mampu nak qada dah. Pasal sakit yang tak ada harapan untuk sembuh, ataupun terlalu tua, maka cukup dengan bayar fidyah
satu hari bayar satu cupok ataupun harganya kena bayar harganya. Harga berapa cupok? Cupok dan lebih kurang RM5, RM2. Lebih kurang satu cupok harga RM2 mengikut harga fitrah semasa. Kalau tahun lepas dalam lebih kurang RM7. RM7 tu untuk apa tu? Untuk segantan 4 cupok. Maknanya dalam lebih kurang RM1.80 ataupun ambil banyak sikit RM2 satu cupok. Maknanya siapa-siapa yang tak bayar fidyah lagi, tak kira lah, untuk diri sendiri ke, untuk siapa ke, untuk apa ni, ayah kita ke, mak kita yang telah meninggal ke, maka tuntutan tersebut kena pada siapa? Kena pada anak. Kena pada anak, orang-orang yang terdekat. Wajib lah tu, wajib bayar ketika itu, wajib bayar. Kita lah kenanya fidyah tu. Kadang-kadang melibatkan orang bersalin dalam bulan Ramadan. Ni orang bersalin dalam bulan Ramadan melibatkan tempoh apa dia panggil, nifas tu panjang. Dia bersalin sebelum Ramadan, tiba-tiba nifas dia berapa lama? Sekurang-kurang nifas satu lahzah, sebanyak-banyak nifas berapa hari? Lupa je kerja kita. Apa pula? Muslimat, saya tak melahirkan anak, takkan nak suruh saya jawab. Dia kena muslimat lah jawab. Sekurang-kurang nifas 60 hari. Tapi muslimat dia malah nak suara je. Semua tahu ni, insya-Allah. Pertengahannya berapa hari? Pertengahannya apa hari? Saya sebut dah. Ni tahun ke berapa saya cerita benda ni? Setiap tahun saya cerita benda sama bila mana nak masuk bulan Ramadan. Sampai kitab saya pun hilang entah mana lah. Ni kitab lain pula. Setiap tahun duk cerita benda sama ni. Pertengahan bagi nifas ini iaitu 40 hari. Tu pertengahan bagi nifas. Sekurang-kurangnya satu lahzah, pertengahannya 40 hari, sebanyak-banyaknya 2 bulan ataupun 60 hari. Itu nifas dia panggil. Maknanya bagi orang yang bersalin pada sebelum Ramadan, kalau ditakdirkan nifas dia tu sampai 40 hari ataupun 60 hari, sebulan dia tak puasa, maka macam mana tu? Sebulan dia tak puasa, dia kena qada. Dia kena qada tu. Qada tetap qada kan? Kadang-kadang dia langgar. Hak qada tu satu hal, langgar tahun tu pula menyebabkan kena fidyah pula. Itu masalah. Okey, kita bagi laluan pada laungan azan, lepas tu sambung.